InsyaAllah kita mulai dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang dihormati, yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Haji Drus, Tuan Suhi, serta sekalian hadirin hadirat. Pertama-tama kita syukur kepada Allah diberikan kesempatan pagi ini untuk bersama-sama dalam satu majlis, untuk kita sama-sama menghidupkan suasana ingat memperingati takmil wal istiqmal. Marilah sama-sama kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan kerendahan diri itulah yang akan menjadi asbab kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah semalam kita telah sama-sama berjamaah solat bangun malam kita qiyam, dan daripada pukul 3 suku lebih kurang, dan alhamdulillah, dan kita telah bersama-sama berdoa, dan mudah-mudahan segala yang kita buat semalam dapat dimustajabkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi pada pagi ini saya nak sambung apa yang kita bincang semalam kemarin, iaitu ataupun petang semalam, apabila kita menggambarkan keadaan dunia semakin hari semakin teruk. Keadaan dunia semakin hari semakin teruk. Tabiat kehidupan manusia pada hari ini semakin hebat, bencana semakin banyak. Kita akan berhadapan dengan bencana demi bencana. Sebelum ni kita berhadapan dengan coronavirus pandemik daripada 2019. Ada orang kata pandemik, tak apalah Jadi yang kemudian kita berhadapan dengan PKP pula sekarang ni alhamdulillah dah mulai dilonggarkan. Dan kemudian selepas itu kita akan berhadapan juga sekarang ini pun, pada masa itu kita berhadapan dengan ekonomi. Banyak orang menganggur, banyak orang yang tak ada kerja, kena buang kerja, tak ada duit, sampai peringkat timbul peristiwa bendera putih, kalau kita ingat lagi bendera putih. Kemudian orang sajang pula bendera hitam, macam-macam bendera. Jadi lepas tu kita akan berhadapan dengan berbagai perkara. Sekarang ni kita akan berhadapan dengan satu lagi yang digambarkan sebagai International Health Regulation, IHR. IHR ni ialah satu situasi di mana kemungkinan besar akan menggadai kedaulatan negara kita. Ini satu perbincangan yang panjang. Lepas itu mungkin akan berhadapan juga dengan bencana-bencana yang lebih teruk lagi, seperti bencana alam. Dah mula nampak dah, hujan, banjir, tsunami. Kemudian di samping itu ada juga bencana kebuluran. Di peringkat antarabangsa kita tahu masalah jaringan bisnes trading ada masalah sekarang ni. Banyak tempat yang tak dapat dah barang-barang. Kalau kita tengok di kedai-kedai pun sekarang ni sekurang-kurang 40% sehingga 60% barang-barang dah tak ada, tak cukup. Kita jangkakan akan berhadapan dengan masalah makanan, food shortage, ataupun keselamatan makanan, food insecurity, sebagaimana yang telah diumumkan oleh pihak kementerian. Menteri dah suruh kita berjaga-jaga. Jadi ditambah lagi besok mungkin masalah ekonomi, bencana ekonomi pula, dengan sebab bencana alam, bencana. Jadi tabiat hidup semakin susah. Cara ringkasnya kita gambar kat sini, keadaan kehidupan semakin payah, sebagaimana digambarkan dalam hadis Nabi sallam,
kamu tidak akan berlaku kiamat, sehinggalah hari demi hari bertambah susah. Ini perkara yang sering kita dengar dalam terutamanya dalam perbincangan bersangkut dengan akhir zaman. Jadi itu nombor satu. Nombor dua, untuk kita nak menghayati Islam sebagai ad-din, sebagai agama juga menjadi semakin mencabar. Hari ini ada satu agama baru yang digambarkan sebagai Millah Abraham, sistem hidup ataupun agama Nabi Ibrahim. Kalau di Jabatan Agama Islam Johor dah diharamkan disebut Millah Ibrahim atau Millah Abraham, diharamkan agama yang sesat. Tapi hari ini telah mula dipeloporkan, dipopularkan oleh Middle East, negara-negara seperti UAE, yang mana di dalam World Summit, perhimpunan kemuncak government World Summit pada tahun 2015 kalau tak silap, lebih kurang itulah, yang telah mengisytiharkan akan adanya satu agama baru, dipanggil New Age Religion, agama baru abad ini. Dan digambarkan agama baru itu adalah agama yang mana digabungkan antara agama-agama yang ada. Disebut dia akan bermula dengan 3 agama yang besar: agama Yahudi, agama Kristian dan agama Islam akan digabungkan, disebut Millah Abraham, atas dasar peace, atas dasar brotherhood, keamanan. Jadi ini akan dipelopori. Malahan di UAE sekarang agama asalnya, agama resmi, agama Islam dah jadi agama resminya Millah Abraham, dah tukar. Dan pada tahun ini dia akan lancarkan HQ dia, ibu pejabatnya di Abu Dhabi. Dan ini akan menjadi satu cabaran bagi mereka yang betul-betul mahu berpegang dengan Islam. Kenapa? Akan ada rancangan-rancangan jahat daripada antarabangsa nak mencairkan iman dan akidah. Dia akan menjadikan kita ni tidak boleh nak berpegang dengan Islam yang hakiki. Kerana dalam Quran Allah dah pun mengkafirkan Kristian dan mengkafirkan Yahudi bila dia mengatakan Isa itu Tuhan, ataupun Nabi dia Tuhan. Jadi ini akan jadi cabaran, dan dia akan menyebabkan mungkin berpecah, kita mungkin berpecah. Ini lebih pecah lagi. Dan kemudian kita melihat selepas daripada itu akan berlaku juga kesusahan dari sudut ekonomi. Dia telah merancang satu yang disebut sebagai digital central bank digital currency yang akan dibuat di seluruh dunia. Digital currency ni akan dikontrol oleh kalau orang yang baik kontrol tak apa kan, tapi orang yang tak baik. Jadi central bank digital currency ini adalah mata wang yang berdasarkan kepada digital yang tidak akan diikat dengan gold. Itu masalah. Dia memang bagi dia nak bagi apa dia bagi, kan? Dan kemudian menyebabkan recession, depression, ekonomi akan jatuh, dan orang akan susah, sehingga nak beli barang jadi mahal. Kemudian bila barang mahal, mungkin dipaksa tak payah dah makan daging ayam dan sebagainya, dia suruh makan apa? Daging dan ayam yang dibuat di makmal. Ni kata nak menjimatkan pencemaran, jangan bagi tercemar. Jadi macam-macam perkara dirancang. Dan begitu juga kita lihat akan berlaku perkara-perkara yang menakutkan kita gambar tadi, seperti ancaman-ancaman perang kita dah dengar yang berlaku di Ukraine, yang berlaku di sana Amerika dengan NATO dan Ukraine, dan kemudian Rusia dengan sekutu dia, dan digambarkan akan berkembang kemungkinan Laut Hitam, Laut Bosphorus dan sebagainya, dan akan pergi ke tempat lain. Wallahu alam. Jadi tabiat kehidupannya semakin susah, semakin payah ini, maka berkendakkan kepada kesungguhan, berkendakkan kepada himmah. Jadi tak cukup dengan sekadar kita berpuas hati. Bila kita dah boleh semayang, boleh puasa, okey dah. Jadi inilah yang kita nak bincangkan pada hari ini, bagaimana kehidupan akan
bersama dengan kesukaran, kesusahan, bebanan. Dan kita lihat bahawa untuk mencapai matlamat sebagai seorang yang benar-benar boleh hidup bersama dengan Allah, mencari redha Allah, maka diperlukan kepada proses untuk membina kekuatan. Sebab itulah kita lihat kat sini, bila kita sebut tentang kejayaan saja, kalau siapa-siapa pun sebut kejayaan saja, macam mana dia boleh berjaya, macam mana dia boleh cemerlang, mesti dia akan sebut kesusahan dulu. Kesusahan dia. Dia akan sebut kepayahan dia, cabaran dia, apa yang dia tempuh. Saya ingat ada seorang profesor tu, dia ambil PhD, umur dia 50 lebih. Kemudian dia dapat PhD, umur dia dekat 70 tahun. Masih hidup lagi. Dia cerita pasal kesusahan dia. Kenapa dia ambil PhD lambat? Dia orang miskin. Dia cerita susah, akhirnya dapat PhD. Dia sebutlah. Dia ceritalah. Tapi bila sebut macam mana berjaya dia dapat kejayaan tu, susah. Jadi kalau kita tanyakan orang siapa-siapa pun, kan, yang kata dia berjaya, dia businessman, berjaya, bawa empire, business yang hebat, bila kita tanya dia macam mana boleh berjaya ni, mesti dia akan cakap sebenarnya banyak benda susah yang dihadapi. Dia pun ceritalah 1, 2, 3 cabaran, barulah sampai berjaya. Jadi begitulah hakikat hidup yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ujian, sebagai ujian, sebagai kesusahan, penuh dengan kesusahan. Sebab harga redha Allah itu tinggi, harga jannah, surga Allah itu tinggi. Ya, sebab itulah untuk faham yang itu, maka bila kita nak redha Allah, nak syurga Allah, maka kita akan berdepan dengan kesusahan. Kalau kita nak hidup senang aja, nak hidup selesa aja, bahagia aja semua sepanjang masa sampai mati, maka kita tertipu dengan dunia. Kita ingat dunia ni senang aja, okey aja, berjaya aja. Rupanya yang senang, okey, berjaya, yang elok hidup tadi hanya dalam syurga Allah, hanya dalam redha Allah. Di sana barulah ada kesenangan. Jadi jangan kita tertipu. Jadi pagi-pagi ni jangan tertipu dengan dunia. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata apa? Pagi-pagi orang yang beriman, yang cerdik, dia takkan fikir apa dia nak buat. Dia takkan fikir apa plan dia hari itu. Itu orang yang cerdik tapi dia tidak beriman atau kurang iman. Orang beriman yang cerdik, dia akan fikir apa yang Allah akan buat pada dia hari itu, apa yang Allah dah tetapkan pada dia hari itu, qada dia, qadar dia, supaya dia berhadapan, dia menghadapi qada dan qadar Allah pada hari itu dengan penuh kebaikan, dengan penuh keimanan. Tiba-tiba Allah bagi dia accident, nak balik accident, dah gembira dah nak raya ni, kan, balik semua dah dapat apa ni kita kata Lailatul Qadar, i'tikaf semua sebagainya, on the way balik, kan, balik turun bukit tu, ping sana ping sini, ping sana ping sini, ping tu lubang lepas tu, kan, berdebu ke situ, kan. Allah punya, Allah sediakan accident kat dia hari tu, kan. Ataupun Allah sediakan kebaikan, kan, tiba-tiba, kan, ada berlaku accident, dia pun tolong orang tu, tolong, rupanya dia anak Vincent Tan, yang Islam. Dia accident, kita tolong tengok, dia kata kamu ni bagus lah. Daripada mana? Saya datang dari masjid tadi, kan. Oh, itu masjid ke? Bagus, dia kata. Saya pun Islam juga, rupanya anak Vincent Tan yang Islam. Jadi dia kata, oleh kerana kamu tolong saya, maka saya tolong kamu. Dia kata sama-sama, brother, dia kata, kan. Jadi bila sebut macam itu, rupa-rupanya Allah nak bagi rezeki. Terus dilantik jadi CEO Masjid Bukit Tinggi. CEO. Gaji 10,000 sebulan. Rezeki, Allah nak bagi. Jadi sebuah sini, orang beriman pagi-pagi, kata Imam Ghazali, dia tak fikir apa nak buat saja. Kalau setakat fikir apa nak buat, dia tak sampai ke Allah lagi. Tapi dia fikir apa yang Allah nak bagi daripada hari itu, maka dia bersedia dengan hati yang sentiasa sabar, redha, syukur dengan apa yang ada. Maka berlakulah apa sahaja pun, maka dia tetap bersama Allah.
Kenapa? Kerana orang beriman dia bersedia. Kalau benda yang baik, dia syukur ke Allah. Kalau benda yang susah, bencana, dia sabar pada Allah. Kalau benda maksiat, tercebur maksiat, dia pun bertaubat kepada Allah. Kalau benda yang dia boleh beramal dengan baik, dia pun tunduk, tawaduk dengan Allah, minta pada Allah, ampun, terimalah ya Allah amalan aku. Tawaduk dia ke Allah. Jadi orang beriman sentiasa melihat apa yang Allah nak bagi pada dia. Jadi untuk kita berhadapan dengan kesukaran, kepayahan itu, maka kita lihat, maka perlu kita memahami satu tajuk, satu topik disebut sebagai himmah aliyah ataupun himmah azimah. Dalam hidup kita ni mesti ada himmah. Kenapa kena ada himmah ni? Kerana kita akan berhadapan dengan tabiat kehidupan yang sukar. Kita akan berhadapan dengan tabiat nak amalkan agama yang payah. Kita akan berhadapan dengan rintangan, cabaran. Dan untuk dapat itu, maka kita perlu melihat, kita kena faham bagaimana yang Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Fastabiqul khairati aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah gambarkan apa pada kita? Dan bagi tiap-tiap umat itu ada kiblat, ada arah dia, ada sesuatu yang nak capai, yang mana masing-masing akan pergi menuju kepadanya. Jadi kita akan berhadapan dengan sesuatu yang kita nak capai. Tuan-tuan, apa nak capai? Saya sebut sikit pagi ni. Yang pertama, kita tengok di akhir zaman, kita dah mendekati 100 tahun ataupun dah sampai 100 tahun, di mana kejatuhan Osmaniyah. Dan bila nak lepas 100 tahun, kan, setiap 100 tahun akan ada man yujaddidu laha dinaha, orang yang akan tajdidkan agama. Jadi jumhur ulama yang mengkaji tajdid agama 100 tahun ini, abad 21 ni, ialah tajdid agama Islam, bangkit orang Islam. Orang Islam akan bangkit, akan menang. Akan bangkit, akan menang. Ni jumhur ulama, termasuk Yusuf Qaradawi, termasuk banyaklah pakar-pakar hadis pun sama. Nak sebut kat sini, kita akan berhadapan dengan kebangkitan. Tapi untuk berhadapan dengan kebangkitan yang digambarkan tadi, maka kita akan berhadapan dengan kesusahan yang memuncak. Maka digambarkan oleh para mereka yang mengkaji, kita dapati bila kita berada di fasa sekarang, fasa mulkan jabariyah, fasa kepimpinan diktator, pemerintahan yang dunia yang menguasai kita, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan berhadapan dengan kepayahan, dan kepayahan itu akan menyebabkan kita berhadapan dengan kemuncak fitnah. Maka digambarkan oleh mereka yang mengkaji tentang tanda-tanda akhir zaman, kurang-kurang kalau kita umur panjang, katakanlah umur kita 10 tahun lagi kita hidup. Siapa paling tua kat sini? 70 tahun, 80 tahun, 85, InsyaAllah sempat 85, kalau 10 tahun 95, Tuan Mahdi 96 lah sekarang ni. Okeylah, InsyaAllah. Kalau umur kita ada 5 tahun lagi daripada sekarang, atau 7 tahun daripada sekarang, maka para ulama yang mengkaji kurang-kurang ada 4 tanda-tanda kiamat akan kita temu. Yang pertama dia kata, iaitu khurujud dajjal, ataupun yang pertama dia kata ad-dukhan. Yang kedua khurujud dajjal, keluar dajjal. Yang ketiga Isa ibn Maryam. Yang keempat Ya'juj wa Ma'juj. Di tengah-tengah tu ada Al-Mahdi. Jadi mereka yang mengkaji katakan, kalau kita hidup lebih kurang 10 tahun daripada sekarang, katalah umur kita sampai 20-30, kan, maka kita akan jumpa dengan 4 tanda besar hari kiamat. Yang mana 4 tanda besar ni Nabi sebut ada 10 tanda besar dalam hadis-hadis yang sahih. 4 tanda besar ni, 3 menakutkan. Apa dia?
ad-dukhan, asap dan tebal yang panas. Mungkin berlaku perang nuklear, mungkin wallahu alam, mungkin berlaku meteor dan sebagainya. Yang kedua, khurujud dajjal, mungkin keluar dajjal. Zaman kita, saya akan sebut sikit. Kemudian lepas tu yang ketiga, Isa ibn Maryam turun, kemudian Ya'juj Ma'juj. Baik, daripada 4 itu tanda besar, satu tanda juga hadis yang sahih mutawatir, Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi yang akan menyatukan umat antara celah-celah, namanya 5. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita duduk di abad ke-20 ni, 21 ni, dah 100 tahun ni, maka kita akan berhadapan dengan 5 tanda-tanda besar kiamat sebenarnya. Maka di sinilah daripada 5 tu yang Al-Mahdi tu tak termasuk dalam hadis yang tanda besar, Jadi 4 tu yang besar, maka 3-nya menakutkan, 1 aja menggembirakan. Ad-Dukhan menakutkan, Dajjal menakutkan, Ya'juj Ma'juj menakutkan. Amalan daripada Nabi salam, kecuali Isa membawa kemenangan. Maka bila melihat yang ini, maka kalau kita ingin benar-benar duduk di dalam suasana yang berjaya, maka kita perlu faham, kita perlu kepada satu hala tuju yang jelas. Kiblat. Kiblat ni bukan hanya sekadar Kaabah tu. Kaabah ni kiblat untuk kita solat, Tapi kiblat ni maknanya tumpuan kita, fokus kita, tujuan kita, tuju yang kita nak tuju. Apa dia yang menjadi kita kata kan, kita punya sepenuh perhatian kita. Maka setiap umat, wali kulli wijhatun huwa muwalliha, setiap umat itu ada dia punya perkara yang dihadapkan, perkara yang ditujukan, kiblah tadi. Maka fastabiqul khairat, maka hendaklah kamu berlumba-lumba untuk mengerjakan kebajikan. Baik, kita tahun 2022, tahun 2014, pihak Israel dan juga Zionis telah pun mengumumkan, Israel Zionis bersama dengan Amerika, bersama dengan Rusia, bersama dengan Pop Perancis mewakili Kristian, kumpul-kumpul, pakat-pakat, akhirnya dia mengumumkan sesuatu. Apa yang diumumkan? Kan, pihak Zionis mengumumkan, kan, dia mengumumkan peperangan dunia. Henry Kissinger diumumkan nak implement order dunia yang baru. Maknanya segala yang ada di sini dia nak tukar, nak reset, nak tukar. Diumumkan 2014. Ni semua saya ringkas-ringkaskan. Kemudian kan, lepas diumumkan 2014, Bill Gates pula cerita pasal perang biologi. Ancaman kita bukan nuklear, ancaman kita bukan perang-perang macam perang dunia pertama kedua. Ancaman kita ialah peperangan bioterorism, dia kata 2014. Bila dah umum New World Order, diumum pula perang. 2014 juga berlaku satu peristiwa yang besar. Ingat apa satu peristiwa besar? Satu dunia tahu. Ini teka-tekinya. Besar lebih daripada gajah, kan? Terbang tinggi lebih daripada burung, kan? Semua orang tengok tapi tak jumpa, kan? MH370. Boleh buat teka-teki, kan? MH370 hilang, kan? Yang nampak hanyalah seorang yang pegang kelapa, teropong nampak. Dia pegang teropong, dia pegang kelapa, jig, pegang teropong nampak. MH370 terselit di antara awan-awan. Nak naik tak boleh, nak turun tak boleh. Dunia atas awan, kayangan dia kata. Dia buat dekat KLIA, habis malu kita. Saya pergi Turki, orang Turki pun tegur, apa kelapa boleh nampak, how can you see, orang Turki cakap. Pergi ke Middle East, dia gelak juga, orang Malaysia dah ada agama baru, agama junjung kelapa, dia kata. Malu, tak apalah, itu dia punya. Jadi dia sebut sini kan hilang. Jadi 2014 sebenarnya kehilangan itu adalah pengisytiharan perang. Sebenarnya dia nak mengisytiharkan bahawa dia berkuasa, dia boleh buat apa sahaja dia nak buat. 370. Kemudian selepas itu, pada tahun yang sama 2014,
Pop Perancis, Israel mengisytiharkan mereka akan membina temple, the third temple, pada tahun 2021 dia kata. Maknanya di atas keruntuhan Masjid Aqsa. Jadi maknanya mereka dah cerita dah peperangan abad peperangan dunia yang ketiga. Baru-baru ni bulan Mac yang baru lepas, mereka dah pun mengisytiharkan World Government Summit 29-30 Mac yang lepas, mereka telah isytiharkan mereka akan implement order dunia yang baru. Apa maksud order dunia baru? Maksud order dunia baru ni ialah satu yang akan menyebabkan mereka boleh berkuasa secara menyeluruh. Jadi bila kita tengok yang musuh-musuh, yang Yahudinya pun cakap macam itu, kemudian Islam pun sebut akan ada satu bentuk kebangkitan, maka dia ngam lah synchronize, connect data. Ni orang IT, connect data. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kita sedang menuju kepada peperangan yang besar. Tapi peperangan tu bukan antara negara-negara. Peperangan tu antara al-haq dan batil. Kerana peperangan itu adalah peperangan habis-habisan. Perancangan mereka ini disebut sendiri oleh Klaus Schwab, pengurusi kepada World Economic Forum. Dia kata apa? Apabila kita telah berjaya menjadikan mata wang dunia sebagai satu mata wang, digital currency, satu dunia. Mula-mula ikut negara-negara, Malaysia, Singapura, Thailand, masing-masing, lepas tu satu dunia. Dan apabila kita telah membuat digital ID, semua orang ada digital ID, semua orang dia tahu kat mana apa berlaku sebagainya, maka dia kata kita telah kontrol semua. Kita telah kontrol semua. Ini disebut ni. Maknanya tanda-tanda untuk dibuat tu dah terlalu dekat. Sebab digital currency dan digital ID yang nak dibuat di kawasan kita ni tahun 2024. Jadi kalau kita tengok jadual mereka nak buat digital currency dan digital ID seluruh dunia, termasuk Malaysia dan sebagainya, paling lewat 2024. Paling lewat. Maknanya 2025 mereka dah kontrol. Apa maksud kontrol? Maknanya kemuncak fitnah, kesusahan. Maka pada masa itu digambarkan raja mereka, Malik Messiah, akan keluar. Maka 2024, 2025 mereka rancang raja dia keluar. Ini bukan kita rancang, ini bukan ramalan, ini perancangan mereka. Jadi daripada kajian tu menunjukkan kita akan berhadapan dengan kemuncak fitnah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita masih rasa aman damai sekarang kan? Sebab dia akan berlaku pop cepat. Sebab apa kata Klaus Schwab? Dia kata apa? Semua yang datang bukan perlahan-perlahan. Dia kata apa? Semua akan datang seperti tsunami. Pernah tengok tsunami? Saya pergi ke Aceh tahun 2004, tsunami di Aceh. Kelajuan di epicenter tempat bermula tsunami, kelajuan air tu demi ombak tu 900 km sejam. 900 km sejam boleh berenang tak? Tak boleh berenang. 900 km sejam ni kelajuan Boeing jet. Baik, nak sebut kat sini, bila dia sebut revolusi 4.0, digital currency, economic control in food, control in agriculture, control in social media, semua tu dia kata, dia apa kata dia? Ini perkataan dia akan datang seperti tsunami. It will come like tsunami. Maknanya macam Nabi kata, bila keluar satu tanda besar kiamat, dia akan jatuh top seperti tasbih putus, laju gitu. Jadi masa tu baru kita nak fikir iman, fikir sembahyang, baru nak belajar sembahyang sunat tahajud, baru nak belajar sembahyang sunat hajat. Masa tu dah terlambat. Sebab tu kata Nabi, 3 perkara yang sekiranya berlaku dengan tidak disiapkan iman dan amal yang ditingkatkan
maka tidak guna iman dan amal pada masa itu. Yang pertama, terbitnya matahari sebelah barat. Yang kedua, keluarnya Al-Masih Dajjal. Yang ketiga, Dabatul Ar keluar. Maka masa itu dah tak guna dah kalau kita tak pertingkatkan iman dan amalan kita. Maka sebab itulah antara perkara yang paling penting untuk kita sama-sama faham dalam bulan Ramadan, bukan hanya beramal, bukan hanya sekadar beribadah, bukan hanya nak dapat pahala, tetapi sebenarnya kita kena faham bahawa kita perlu ada himmah aliyah, iaitu kita perlu ada satu keadaan yang mana kita ni ada kekuatan. Sebab itulah kita lihat di sini suasana umat pada hari ini tambahannya terlalu buruk, teruk, maka memerlukan kepada rijal. Rijal. Jadi sebab itulah kita tengok sikit ni apa maksud himmah. Cara bahasa kita. Himmah ni apa? Himmah ni kita kata, kalau kita nak translate dalam bahasa yang lain pula, strong will power, bahasa orang putih. Strong will power, bukan will power ya, strong. Pendorong yang kuat, ataupun penggerak, ataupun kehendak yang kuat. Iradah qawiyah, kehendak yang kuat. Yang mana kehendak ini dikaitkan dengan keadaan seseorang itu untuk mencapai sesuatu ketinggian, matlamat, maka diperlukan kepada satu yang mendorong. Nak semayang sunat hajat 12 rakaat 6 salam, 6 salam 12 rakaat. Tiap-tiap rakaat baca Qul huwallahu ahad 11 kali. Senang ke susah? Allah, insya-Allah senang. Orang yang himmah kuat boleh buat. Kalau himmah tak kuat, Allahu akbar sudah. Ni rakaat ke berapa ni? Sudah. IP imam je lah. Imam pun ngantuk, habis. Kalau surah lain-lain kita boleh agak, boleh ingat. Ini surah sama. Jadi tuan-tuan guru kita bila dia susun benda-benda tu kan, dia nak latih kita hidup peka kan, disiplin. Disiplin. Sembahyang tu, kalau kita nak berjuang pada jalan Allah ni, sembahyang, kalau kita dapat takbir pertama kan, setiap solat kita jamaah, takbir pertama bersama dengan imam, Allahu akbar, imam takbir, kita pun Allahu akbar bersama dengan dia lah. Belakang sikitlah, tak boleh depan pula kan. Maka itulah tanda ada disiplin dalam solat jamaah. Kita datang-datang, imam dah rokok. Dapat tak solat jamaah? Dapat, boleh lagi, tapi tidak berdisiplin. Ini contoh disiplin dalam jamaah. Boleh, tak apa. Dia dah bagi salam, sebelum bagi salam kita masuk, tak apa. Tapi disiplin tak ada. Jadi dalam Islam ada indibat. Indibat ni disiplin. Itu disebut mujahadah. Kita berjuang dengan diri kita, mujahadah nafs. Ya, sebab itulah untuk kita betul-betul dapat kekuatan, kena ada himmah, ada satu pendorong, ada satu penggerak kehendak yang kuat daripada diri kita. Nak bangun malam bukan senang. Nak baca Quran satu hari 1 juz, satu hari 3 juz, bukan senang. Nak konsisten, nak istiqamah, bukan senang. Jadi sebab itulah disebut kat sini kan, antara perkara yang penting kepada seorang yang beriman pada hari ini kita sebut himmah bagi seorang mukmin lebih penting daripada amal. Kita boleh beramal, sembahyang, puasa, tapi amal tu mungkin boleh buat satu hari je. Kita nak cari malam Lailatul Qadar, kita buat bulan habis. Betul besok lusa hari raya langsung tak sembahyang. Tengok depan tengok movie apa benda, terlupa. Jamak sembahyang pula, jamak kenapa? Nak tengok cerita Ustaz. Cerita Ustaz mulanya pukul 1, 3 jam, 4 jam, habis asar. Nak berhenti TV3 tak bagi berhenti, terus saja tak ada break kan. Jadi kita pun jamak lah. Jamak
jamak solat nak tengok Hindustan, boleh tak? Tengok Hindustan, tengok jamak, boleh. Jadi sebenarnya akan berlaku satu keadaan di mana kita boleh beramal, tapi sebenarnya himmah yang menjadi pendorong kehendak kita untuk beramal, itu lebih penting. Apa yang menyebabkan kita beramal, apa yang menyebabkan kita nak buat benda tu, itu lebih penting. Tapi orang tengok amal aja. Amal buat banyak, tapi sekejap je, tak ada buat, tak ada konsistensi. Jadi sebab itulah himmah bagi orang mukmin lebih penting daripada amal yang dibuat. Jadi sebab itulah menurut para ulama salaf, salafus salih, ulama salaf ni apa? Ulama-ulama yang baik definisinya 300 tahun yang awal. Dia mengatakan apa? Himmah kamu hendaklah sentiasa dibaja dan disuburkan. Himmah kita, kan? Kerana himmah adalah permulaan kepada segala sesuatu. Jadi sebelum kita buat tu, bukan ikut dia. Orang buat, kita buat. Dan orang pergi belajar, kita pergi belajar. Orang buat sana, kita buat sana. Bukan ikut, tapi apa yang menjadi kehendak kita, apa yang menjadi pendorong kita. Dan himmah adalah permulaan. Orang yang baik dan benar, himmahnya, maka amalannya akan baik dan benar selepas itu. Jadi sebab tu kita bulan Ramadan ni, kita nak cari ni, himmah ni, bukan setakat beramal. Sebab tu kalau malam semalam berjaya, alhamdulillah. Malam ni pula, malam 29, kita kata ni malam Lailatul Qadar, berjaya. Mana tahu malam ni malam Lailatul Qadar? Cuba tengok. Kita pokok ada tanda-tanda pokok rokok sujud ke, kan? Tiba-tiba ada jamaah monyet kat belakang sembahyang ke, kan? Mana tahu ada nampak benda, kan? Allah izin. Tengok malam ni. Jadi, kan, kita lihat bagaimana himmah itu adalah permulaan kepada amalan. Bukan hanya sekadar malam ni, malam besok, tapi sampai bila-bila. Kalau boleh sembahyang 10. Saya nak beritahu tuan, buat sekurang-kurangnya 10 rakaat tahajud tiap-tiap malam, walaupun dah habis Ramadan. Konsisten 40 hari. Konsisten 40 hari. Lepas 40 hari, tambah lagi 40 hari. Tambah lagi 40 hari. Kalau kita dapat tu, insya-Allah, maknanya kita berjaya lah Ramadan ni. Maknanya kita sembahyang tarawih tu, jangan kita ingat sembahyang bulan Ramadan saja, kan? Tambah lagi. So maknanya lepas habis ni, kalau tak kira rayanya Isnin ke Selasa ke, ikutlah mazhab masing-masing. Dan nampak 6 bulan ke tak nampak 6 bulan kan, ikutlah, kan? Lepas saja masuk Syawal, 40 hari kita penuh, kita habiskan 10 rakaat, minima 10 rakaat kita buat tiap-tiap malam. Tahajud tiap-tiap malam 10 rakaat. Menunjukkan kita tidak menyembah bulan Ramadan, kita menyembah Tuhan kepada bulan Ramadan. Buat, jangan sama dengan orang lain. Ini himmah. Ini kita punya, mesti ada pendorong kehendak. Kalau tak, kita sama macam orang lain, kan? Jadi sebab tu para ulama kita apa? Ulama salaf kata, hendaklah kamu sentiasa baca apa yang kita dapat di sini, kita bawa balik ke rumah kita. Tingkatkan, sampailah Dajjal datang, kita istiqamah dengan amalan kita. Sebab memang Dajjal nak datang, tuan-tuan. Saya sebenarnya nak cakap, ni bukan kita nak cakap kita agak-agak, tak, memang kajian. Mereka nak keluarkan dah Dajjal. Tuan-tuan, 2025 dia nak kontrol semua. 2030 orang yang berjuang dia dah eliminated disebut. Dia dua je dia bagi. Orang yang lawan dia ni dua je. Yang pertama eliminated, nombor 1, dihapuskan. Yang kedua imprison. Dua ni je orang yang lawan dia. Jadi kalau kita masih lagi tidak ada himmah, baik. Jadi sebab itulah sebenarnya Allah SWT menggambarkan kepada kita bahawa pahala itu dia bukan bermula dengan amal, tetapi bermula dengan niat kita, kehendak kita, hajat kita nak beramal.
Bila kita nak buat amal saja, itu dah pahala dah start dah. Apa kata Rasulullah SAW? Hadis surah Bukhari macam mana? Siapa-siapa yang bersungguh-sungguh menginginkan pahala, dia nak buat tetapi tidak melaksanakannya, tapi tak buat. Dia baru niat nak buat, maka Allah tetap menulis baginya pahala penuh. Nampak? Jadi Allah SWT nak didik kita melalui hadis Nabi ni, hadis sahih Bukhari. Dan kita niat aja, aku nak buat 10 rakaat tahajud tiap-tiap malam. Lepas habis bulan Ramadan sampai 40 hari sampai mati kalau boleh lah, cakap macam itu. Niat kita. Maka niat tu dah dapat pahala. Sekarang ni kita tak pernah pun nak buat macam ni, tak terfikir pun nak buat apa yang bulan Ramadan, nak terus dalam bulan Syawal dan seterusnya. Apa yang kita buat bulan Ramadan setakat bulan Ramadan sahaja. Kita ingat Lailatul Qadar itulah segala-galanya, sedangkan itu hanya sebahagian daripada amalan. Sebab tu kita nak kena rasa bahawa himmah bermula dengan niat, dengan hajat, dengan kehendak. Kita nak buat sesuatu secara konsisten, secara istiqamah, mesti ada niat. Kalau tak ada niat, kita tidak ada keazaman lagi, tak ada kekuatan. Jadi apa yang kita buat dalam bulan Ramadan, kita kena tengok semula. Kalau bulan Ramadan boleh buat, bulan lain insya-Allah boleh buat. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, hadis Muslim, siapa-siapa yang meminta kepada Allah dengan benar, tulus untuk syahid, minta ke Allah, malam ni minta ke Allah, ya Allah, bagikan aku mati syahid fi sabilillah. Minta mati syahid, minta ke Allah. Siapa yang minta dengan tulus, dengan sebenar-benarnya untuk mendapat syahid fi sabilillah, maka Allah akan sampaikan kepadanya kedudukan para syuhada walaupun dia mati di atas tempat dia tidur, katil. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya Allah SWT menggambarkan kepada kita melalui hadis ini, yang lebih penting bukan syahid tu, bukan amal tu, yang penting hajat kita tu, nak syahid, niat kita nak syahid, kehendak kita nak syahid. Itu disebut willpower. Ini pun Allah dah bagi dah. Dalam hadis ini dihuraikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah? Dia kata Nabi menggambarkan bagaimana di akhirat nanti ada orang-orang semua berhimpun di padang mahsyar. Maka ada kumpulan yang akan dihimpunkan dalam kelompok orang-orang yang syahid fi sabilillah. Maka seorang ni terkejut. Dia kata, ni semua kelompok syahid ni, sahabat-sahabat yang syahid, tapi aku tak syahid. Rupa-rupanya Allah bagi sama pada dia. Kerana apa? Dia berniat untuk mati syahid. Jadi Nabi gambarkan bahawa oleh itu maka kita kena mempersiapkan diri. Jadi yang pertama niat. Niat, kerana Allah katakan innamal a'malu binniyat. Dan kemudian bila kita niat, hendaklah kita bersiap sedia untuk melaksanakan niat. Jadi himmah ni dia bermula dengan niat. Yang kedua, plan, rancang supaya niat itu boleh dilaksanakan. Jadi kita bukan hanya ikut aja arus. Kalau ikut arus, kita akan tewas. Kita akan tewas. Jadi orang yang memiliki himmah yang tinggi ini, maka dia akan sampai kepada kemuncak. Dia akan sampai kepada kemuncak. Jadi kalau kita setakat tak ada cakap amal je, buat je apa yang dia buat je. Orang semayang kita semayang, orang puasa kita puasa, tapi kita tak ada pun perasaan kita betul-betul nak capai, maka kita tak akan capai kesempurnaan. Kerana apa? Kerana untuk menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah, kita perlu lakukan banyak perkara-perkara, terutamanya nak lawan diri kita sendiri. Lawan diri kita sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak kena tengok nafsu kita ada, syahwat kita ada, yang menyebabkan kita akan kalah dan tewas. Sebab itulah inilah rahsia bagaimana Rasulullah SAW berjaya membina umat yang hebat, sahabat-sahabat. Jadi Nabi SAW bukan bina ilmu sahabat-sahabat, walaupun ilmu itu penting, tapi Nabi membina himmah dulu, apa yang ada di dalam. Jadi sahabat-sahabat ni kena buat apa pun, apa yang ada kat dalam tu yang membentuk. Itulah menyebabkan mereka kuat.
Dan sehingga berjayalah kita nampak macam mana sampai Islam ke tempat kita. Okey, jadi sebab itulah sekarang ni tuan-tuan, antara perkara yang penting untuk kita tengok himmah ni ialah Nabi bersabda, hadis Nabi sallam, sesungguhnya Allah menyukai perkara yang penting dan Allah benci perkara yang remeh-remeh. Maka untuk kita duduk dalam orang yang berhimmah ni, kita kena latih diri kita, jangan buat perkara yang sia-sia, jangan buat perkara yang kecil-kecil, remeh-temeh. Kita kena tengok hidup kita ni penuh dengan benda yang remeh-temeh ke, benda yang sia-sia ke, atau benda yang besar-besar, atau benda yang ada kualiti. Bukan benda yang kita kata maintenance aja, setakat maintenance aja, tapi benda yang berkembang. Kalau kita maintain saja, sebab Malaysia ni memang terkenal dengan engineer maintain ni kan. Maintain aja. Contoh orang IT kan, apa mesti kan? IT belajar language apa yang paling asas sekali? C++. C++ tu high language. Yang paling basic sekali. Paling basic sekali assembly language dipanggil. Machine language. Dah tak belajar dah sekarang. Tak belajar dah. Yang buat C++ apa? Machine language. Yang buat komputer tu machine language, assembly language. Kan? Tak belajar dah sekarang ni. Siapa? Yahudi suruh kita belajar yang atas-atas. So kita boleh tahu hak atas, hak bawah tak boleh, hak basic. Jadi akibatnya kita ikut aja. Apa keluar software kita guna aja. Kita tak pandai nak buat software, tak pandai. Kalau buat software pun guna software juga. Bukan software daripada kosong, start from scratch. Jadi tak ada quality. Tak ada quality. Ubat pun kan kita tak tahu benda, sampai dia kata apa yang ada dalam ubat pun kita tak tahu kan. Baik, jadi maknanya kat sini kita lihat kita sebenarnya telah disogok dengan benda remeh-temeh. Sampai hari ni kita rasa semua nak senang, nak mudah. Makan pergi McDonald, tak payah masak-masak, senang. Fast food kan, KFC. Nak senang lagi, tak payah sembelih-sembelih, makan daging daripada makmal aja. Tak payah sembelih dah hari ni. Ada satu soalan fiqh ustaz kan, tanya, jadi ustaz boleh tak kita makan daging babi yang dibuat di makmal? Daging babi yang dibuat di makmal, apa hukum makan daging babi yang dibuat di makmal? Dia bukan babi, tapi meatless, tapi rasanya macam babi kan, bentuk dia macam babi, bau dia macam babi kan, semua macam babi, cuma dia bukan daging babi. Hukum dia apa? Ini satu fakta baru. Itu baru makan, belum lagi lain-lain kan. Dia bukan daging kan, macam minum arak kan, botolnya macam arak kan, botolnya macam arak, tapi kan dia tak ada nama, dia nama arak tapi tak mabuk. Dia macam dia bir, tapi bir tak mabuk, bir yang tak memabukkan, boleh tak? Jangan, satu masalah kan. Kalau minum banyak mabuk tak? Pening sikit lah, tak mabuk. Masalah kan. Susah nak cakap ini. Pening gitu kan. Baik, contoh. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, bagaimana keadaan kita hari ini. Kita cuma tengok yang remeh-remeh saja. Kita tengok yang betul-betul. Yang betul-betul. Baik. Dan sebab itulah orang yang sempurna di dalam amalannya, orang yang ada himmah yang azimah. Himmah ni bermula dengan niat. Niat, dan kemudian dia plan, dia rancang untuk melaksanakan niat tadi. Apa dia nak buat, dan buat itu mestilah sesuatu yang bersangkut paut dengan Allah. Sebab tu apa bidang-bidang yang memerlukan himmah? Nombor satu, mencari kebenaran, mencari al-haq, perlu himmah. Kalau setakat belajar tak ada masalah, tapi nak mencari kebenaran, itu perlu himmah. Perlu himmah. Jadi mencari kebenaran ini menunjukkan banyak orang-orang yang bila mencari kebenaran maka dia dapat sesuatu. Saya bagi satu contoh, ada kawan kita kan, dia mencari kebenaran, dia bukan Islam, dia mencari kebenaran. Kenapa macam ni kenapa macam ni dia berfikir, dia cari kebenaran, akhirnya jumpa Allah. Bila saya tanya dengan dia, apa agama kamu? I believe in Allah, dia kata.
Saya yakin dengan Allah. Dia tak sebut Islam. Saya yakin dengan Allah. Macam mana kamu yakin dengan Allah? Saya ada baca Quran. Berapa banyak kamu baca Quran? Baca terjemahan Quran 15 juz dah dibaca. Kita sempat habis tak khatam Ramadan ni, sengit-sengit nak khatam. Khatam, majlis khatam banyak tapi khatam lain. Dia dah 15 juz. Lepas tu saya tanya dia, bila kamu baca Quran, apa kamu rasa? Dia kata, I ask to Allah to give me guidance. Bila dia cakap macam gitu je, saya suruh tanya dengan dia. Saya kata apa? Kamu nak ikat syahadah? Do you want to recite syahadah in front of me as a witness? Saya akan jadi saksi depan Allah kamu telah bersyahadah. Saksi manusia, Allah Maha menyaksikan saksi manusia. It is an honor for me. Dia kata, subhanallah. Ini orang yang nak cari. Jadi orang yang mencari kebenaran ni, dia kena himmah tinggi. Dia kena cari bersungguh-sungguh baru jumpa. Kita yang ada hadis Islam ni tak nak cari kebenaran, ikut aja WHO mana. Kita keluar pula WHO ni. Ikut aja. Tak nak fikir pun. Jadi kita akan tertipu. Kemudian yang kedua, himmah perlu untuk ibadah. Bukan ibadah saja, ibadah dan istiqamah. Kalau setakat buat ibadah boleh, tapi nak ibadah dan istiqamah perlu pada himmah. Perlu pada himmah. Kita ingat, okey dah, boleh sembahyang, boleh bangun malam, boleh iktikaf bulan Ramadan, tapi nak buat bulan Syawal dan seterusnya perlu pada himmah. Jadi himmah ni perlu kepada, kalau sekat ibadah boleh lagi lah, tapi ibadah yang istiqamah perlu kepada himmah. Ini perlu kepada cita-cita yang tinggi. Barang siapa yang menandingimu dalam agamamu, maka tandingilah. Kalau kita tengok orang tu kuat, kita lawan dia. Bukan lawan jatuhkan dia, kita contoh dia, kita cuba bersama-sama dengan dia. Tengok orang tu boleh sembahyang, lama dia sembahyang. Orang tu boleh zikir, baca Quran ni baguslah, kita cuba contohi dia. Kemudian himmah juga memerlukan dalam dakwah. Siapa yang terlibat dakwah, wajib ada himmah. Kalau tidak, dia akan putus asa. Nak ceramah, tengok seorang je datang. Ada sekali saya pergi satu masjid tu, nak ceramah, jemputan. Tapi kesilapan dia tak pasang banner iklan. Tak iklan, tak promosi. Jadi bila saya datang tu, tak ada orang, imam dengan Bilal. Ustaz, kita cancel Ustaz. Kenapa? Kita berdua, tiga ni. Tak apa, buat 2-3 orang pun tak apa. Dia nak cancel lah. Saya datang daripada Kuala Lumpur, majlis tu kat Melaka, bukan pergi sebelah rumah dia. Dia kata tak apa, 2 orang pun tak apa, barakahnya lebih. Kita pasang FB, nanti kamu tengok. Dia terlupa pasang banner, terlupa buat pengumuman. Itu masalah AJK lah ni, miscommunication. Jadi pendakwah mesti ada himmah. Kadang-kadang tak ada orang depan dia, kena cakap juga depan FB, mana ada orang, cakap seorang-seorang. Tak tahu yang tengok tak tengok. Yang tengok pula tak tahu tidur tak tidur sambil terlentang baring minum tengok-tengok sambil tengok cerita Hindustan pula TV buka dia pun tengok juga Contohlah, ni bukan kat sini lah, tempat lain. Kita tak tahu, tak ada orang depan kita cakap depan ni. Kena himmah kuat. Jadi kalau kita nak duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah mesti ada himmah, kehendak yang kuat, willpower yang kuat. Kalau tidak, tak dapat. Kemudian himmah juga perlu untuk jihad fisabilillah. Siapa yang nak berjuang, wajib ada himmah. Saya teringat seorang kawan saya, Husin Al-Nasr. Al-Nasr ni keluarganya di Gaza digelar An-Nasr sebab keluarga dia lah yang paling banyak syahid. Keluarga paling ramai syahid di Gaza, keluarga dia. Sebab tu keluarga dia dipanggil Ahmad, contohnya Ahmad namanya, Ahmad An-Nasr. An-Nasr tu keluarga dia, gelaran. Sebab dalam Gaza tu keluarga dia paling ramai syahid yang duduk di barisan depan. Satu hari dia kata Fatah dengan Hamas bergabung untuk nak buat satu kerajaan, nak lawan Israel. Maka keluar satu arahan,
Daripada ketua dia, kamu kena sayang dengan orang-orang Fatah ni. Sedangkan orang Fatah ni dulu bersama dengan Israel. Jadi dia orang ni lah yang jadi mukhabarat, tukang khabar spy Dan kemudian yang tangkap, yang seksa, dia pun kena seksa dengan orang-orang Palestin sendiri, orang Fatah ni. Jadi dia kata, apabila kepimpinan kata kita kena bersatu ni, kena bersatu, lupakan yang lama-lama ni. Dia kata susahnya. Dia tahu dia inilah dulu yang pukul aku sampai patah tulang. Dia inilah dulu yang menyebabkan kematian saudara aku. Dia inilah dulu yang tahu ni. Tapi semua nak kena bersama. Maka dia kata, dia rendahkan diri dia bersama, dia peluknya kerana Allah. Ini himmah untuk lawan diri sendiri. Kalau dalam penjara Israel, Israel ni jauh ni seksa. Bila dia seksa kita, contohnya dia pukul, dia tumbuk apa kan, lagi kita menjerit, lagi dia suka, lagi dia pukul, lagi kita menjerit, lagi dia pukul. Kenapa? Sebab kesakitan kita adalah nikmat pada dia. Kalau kita tak, kita pukul orang tu menjerit, tolong, kita jadi lembut hati kan. Sian je, okey tak apalah, kau pergilah, aku tak sanggup lah, pergilah Kalau kita lembut hati. Yahudi ni, lagi kita menjerit, lagi dia suka. Dia menjerit lah, pukul. Lagi. Dia punya sakitnya orang mukmin ni, nikmat pada dia. Ni jahat orang ni. Jahat. Dia buat macam-macam. Bila dia pukul sampai patah. Dipatahkan tulang rusuk satu-satu. Dia tembak, tup. Kemudian dia suruh sebut. Kalau kau tak nak kena tembak, kau sebut. Engkau maki Allah. Dia suruh maki Allah. Engkau maki Quran, engkau maki Muhammad, dia kata. Engkau maki ketua-ketua engkau, tak maki dia patahkan tulang. Menjerit, dia gelak, kau punya. Saya tengok dalam video. Lama dah video ni. Kemudian dia baringkan dekat atas meja, macam meja ni, dia baringkan tu. Dia lompat, pong dekat ni tulang. Lompat, dia hentak pun. Bila sakit dia orang gelak, itu kau ni. Daripada dia macam menghina. Jahat. Tiba-tiba kita kena berbaik dengan dia. Macam mana pasal kita? Itulah dia kata susah. Tetapi himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi, niat yang tinggi, boleh mengatasi segala kebencian, boleh mengatasi segala kesukaran. Niat yang kuat dan jalan yang betul, himmah. Jadi sebab itu tuan-tuan, jihad fisabilillah kemuncak kepada ibadah. Kan? Nak semayang ni dah letih dah. Sahabat-sahabat dulu ikut Nabi semayang sampai ikat-ikat dekat tiang. Tak jatuh, ikat. Nak ikut Nabi semayang lama. Nabi semayang sampai bengkak kaki. Bengkak kaki. Kita semayang bukan bengkak kaki, nyamuk sikit dah, sengit-sengit lah. Baik. Sikit lagi 2-3 minit Apakah perkara yang menyebabkan himmah itu menurun? Okey, yang pertama, bila kita sia-siakan waktu kita, kita bazirkan waktu kita, maka Allah akan ganjarkan kita dengan himmah yang dicabut. Sia-siakan waktu kita. Waktu itu patutnya kita boleh beramal, kita tidur cukup dah, 8 jam dah tidur, nak lagi tidur. Tidur cukup dah, 5 jam dah, nak tidur lagi. Tidur cukup dah, 3 jam, 3 jam, nak tidur lagi. Jadi bila kita sia-siakan waktu, kita tengok movie, kita main game, kita buat benda yang sia-sia, maka Allah akan cabut himmah. Ini 2 nikmat yang kita, antara 2 nikmat kita ambil, yang mana Allah akan yang lupa, iaitu kesihatan dan waktu lapang. Yang pertama. Yang kedua, apabila kita membiarkan diri kita dalam keadaan futur, kita lemah semangat, tak ada kekuatan, kita biarkan aja. Contohnya kita tak ada mood, kita biar, tak ada buat apa-apa pun, kita letih, kita biar, tak nak bagi tingkat balik semangat kita tu, maka Allah akan cabut himmah.
kita membiarkan diri kita dalam kelemahan, Allah akan cabut himmah. Maknanya hari ini sama dengan semalam, hari besok sama macam hari ni, kan? Jadi kita kata okey, tak apa, maka Allah akan cabut himmah. Sebab tu siapa yang hari ini sama dengan semalam, rugi. Ruginya kat mana? Satu, ruginya nyawa kita dah semakin hampir, umur kita makin pendek di dunia ni. Yang kedua, Allah cabut himmah. Semangat nak meningkat tu Allah cabut. Ini yang jadi pada orang Melayu terutamanya. Jadi nombor dua, kita biarkan diri kita dalam keadaan lemah, tak nak meningkat, maka himmah Allah akan cabut. Kita tak boleh, kalau boleh kena plan hari ini mesti lebih baik. Semalam boleh sembahyang 20 rakaat, 30 rakaat, hari ini akan lebih sikit lagi. Contoh, sembahyang semalam kurang khusyuk, hari ini khusyuk lagi. Semalam puasa kita kurang sebab sia-sia, benda sia-sia buat banyak, hari ini nak kurangkan benda sia-sia, jadi mesti meningkat. Bila kita biarkan diri kita dalam keadaan lemah, tak meningkat, maka Allah akan cabut himmah kita, daya kita nak berjuang tu Allah cabut. Maka ketika itu kita akan kalah. Yang ketiga, apabila kita berada dalam suasana al-wahnu, kita biarkan diri kita cinta dunia, hubbud dunia wa karihatul maut, benci mati. Kita biar je, tak apa. Bila kita tengok dunia, kita seronok dengan dunia, kita tak teringat, tak ikat dengan Allah, matlamat Islam, tak ikat dengan akhirat, maka Allah cabut himmah kita. Tuan-tuan, puan-puan, benda ni kita tak perasan. Kita tengok cerita, kita tengok movie, seronok hati kita tengok, seronok tengok movie. Dan sedangkan kita tak boleh hubungkan movie itu dengan perjuangan, tak boleh hubungkan movie itu dengan Allah, dengan akhirat, tak boleh hubungkan dunia itu dengan akhirat, maka Allah akan cabut himmah. Lama-lama kita lalai, habis. Kita seronok dengan game, seronok. Kita biarkan kita seronok dengan dunia, maka kita akan dicabut himmah. Begitu juga kita takut mati, kita tak latih diri kita, tak betulkan takut mati itu, kita biarkan, maka juga Allah akan cabut himmah. Yang keempat, malas. Surah At-Taubah ayat 46. Saya baca makna je. Tuan-tuan, ini kita cuba tengok, terutama orang yang tengok kat FB ni. Dan jika mereka bahu berangkat, maknanya berangkat untuk berjihad, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal, orang yang duduk. At-Taubah ayat 46. Jadi tanda Allah tak pilih kita, bila ada kebaikan, bila ada program, bila ada aktiviti yang baik, yang bagus, yang membina kekuatan kita, tiba-tiba kita tak pergi, walaupun kita boleh pergi. Maka tanda Allah melemahkan keinginan kita untuk dapatkan kebaikan, maknanya Allah tidak memilih kita. Ini bahaya. Ada majlis ilmu, kata Haji Drusali, ada majlis ilmu, ada sesuatu yang baik, kita tak ada apa-apa pun, kita tinggal keluar, tinggal. Itu maknanya Allah tak pilih kita berada dalam majlis ilmu. Allah tak pilih, bukan kita tinggalkan. Memang kita tinggalkan, tapi hakikatnya Allah tak pilih. Ada aktiviti, program bagus, cantik, hebat, boleh bina kita, kita pilih untuk nak bersantai-santai, bermalas-malas, berlengah-lengah, maknanya Allah kan lemah
melemahkan keinginan mereka, maka katakan kepada mereka, tinggallah kamu dengan orang-orang yang nak tinggal, nak duduk. Jadi tuan-tuan dan puan, kita tengok balik. Masa sekolah rendah, sekolah menengah, semangat, program semua pergi, malam, siang, petang, pagi semua pergi. Dah kerja kurang sikit, dah kahwin lagi kurang, dapat anak lagi kurang, lagi sibuk. Masa belajar, bila ajak buat pergi program, ajak dakwah, ajak bersama-sama, dia kata apa? Tunggulah nanti lepas grad, masa belajar ni susah, sibuk. Lepas grad ni bekerja, saya akan sumbang. Maksudnya orang yang cakap begitu tu, Allah tak pilih dia sebenarnya. Kalau kita yang cakap tu, Allah tak pilih kita. Bila kerja, tanya pula, sibuklah, nantilah bila pencen lagi ada cucu, tak kena tengok cucu lah, atau cucu pergi tuition, last mati, habis tak buat apa. Ada seorang kawan kepada kawan saya, ini cerita tuan-tuan, sedih. Ketika belajar dia dapat kesedaran, masa belajar universiti, lepas kerja dia tangguh, tak apalah, nanti bila aku ni aku buat Allah izin dia kena stroke, heart attack, teruk, lumpuh satu badan. Dia duduk terbaring atas katil, duduk tak boleh bergerak, kaya. Masa sebelum tu minta duit sikit, infak. Dia kata apa? Alah, aku ni belum ada lagi, nanti bila aku dah ada duit besok aku bagilah. Belum ada lagi. Bila dah ada duit pula, ada projek pula, lepas projek ni berjaya, bolehlah. Akhirnya Allah bagi dia stroke, terbaring atas katil. Datang ziarah dia, menangis. Dia kata, hari ni dunia aku nilah empat segi katil ni. Inilah dunia aku, dia kata. Dulu kamu ajak aku keluar, kamu ajak aku infak, kamu ajak aku buat aktiviti, buat dakwah, program, aku sentiasa tolak, cari alasan. Rupanya inilah dunia aku sekarang. Nangis, dah cacat, tak boleh buat apa dah. Nak bagi duit pun tak boleh nak bagi duit. Kenapa? Duit dah orang lain pegang, keluarga pegang. Kalau kata bagi sikit kat madrasah tu, buat apa ayah nak bagi kat madrasah ni? Kita memerlukan, anak tak bagi. Walaupun duit tu duit dia, hidup lagi. Tak boleh buat apa, diam lah. Tunggu mati je. Nampak? Bila kita tinggalkan sesuatu kebaikan, jangan kita ingat kita untung. Rupanya Allah tak pilih kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Paling minima, Allah akan cabut himmah kita punya daya untuk buat baik, dah tak ada, sikit. Ini kita sensitif. Tengok balik, Allah bagi nikmat kat kita, kita tak guna nikmat tu untuk kebaikan. Yang kelima, bertangguh-tangguh, berangan-angan. Yang keenam, bergaul dengan orang yang tak ada himmah. Kita bergaul dengan orang yang jenis tak ada cita-cita ni, habis. Yang ketujuh, yang terakhir, yang kita fikir nak memenuhi keperluan keluarga je. Anak-anak tak ada disiplin langsung untuk berjuang. Kita hanya fikir untuk keluarga sahaja. Pun Allah akan bagi himmah untuk kesenangan dia. Baik. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan apa yang cuba disampaikan dapat kita pengajaran sikit sebanyak, insya-Allah. Untuk yang akan depan ni kita akan sambung macam mana nak tingkatkan himmah kita. Mungkin kita buat tazkirah sikit, macam mana nak tingkatkan himmah kita. Ni yang depan ni lah, insya-Allah. Jadi itulah, mudah-mudahan Allah pilih kita untuk boleh dapat memfaham akan topik ni, supaya mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan orang yang menyembah Ramadan. Semangat masa bila? Masa bulan Ramadan aja. Tapi lepas Ramadan habis kita. Mudah-mudahan kita menyembah Tuhan kepada Ramadan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kita jangan puas hati dengan dekat kita ni. Kita cuba kenal Allah. Kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sedikit sebanyak hidayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa Allahumma rabitataha wa alimuddaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faidil iman bik wa jamilut tawakkul alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa amitha nashati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurna ala tarikut da'wah wa tarikut tarbiyah wa tarikut jihad fi sabilillah. Allahumma akhtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma untuk tentatif